亲爱的弟兄姐妹们，上个礼拜我们已经听了你们主任驻堂牧师所讲的犹大书第1章第1节跟第2节。Bapak dan Ibu sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan akan gembala sidang kita memaparkan mengenai kitab Yudas ayat 1 sampai ke 2. 今天要跟大家讲的第3节到第7节。 Dan pada hari ini kita akan membahas ayat 3 sampai ayat ke-7. 但我要跟大家复习一下上个礼拜的。 Namun kita mereview kembali akan bahan yang minggu lalu. 圣经清楚的告诉我们，作者写这封信的人就是犹大。 Alkitab dengan jelas memberitakan kepada kita bahwa penulis kitab ini adalah Yudas. 他的名字成为这本书信的名称。 Nama penulis menjadi nama kitab ini. 在这里最要紧的，要跟大家讲的，写这一本书的不是加略人犹大。 Namun di sini yang paling penting yang ingin disampaikan bahwa penulis dari kitab ini bukanlah Yudas Iskariot. 因为当他知道耶稣要被钉死的时候，他就后悔。 Karena ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, dia menyesal. 马太福音第27章第1到第10节在那边讲到很清楚。 Dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10 dijelaskan. 在那边有讲到一句话，就是犹大后悔，就把那银钱丢在店里，出去吊死了。 Dikatakan bahwa Yudas menyesal, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. 所以不要错误，写这本书不是加略人犹 Oleh 大。 karena itu, kita jangan salah, penulis akan kitab Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot. 另外我们也知道这本书是大约在主后62到67年所写的。 Di samping itu, kita juga tahu bahwa kitab ini ditulis pada tahun 62 sampai 67 sesudah Masehi. 圣经的这本书的开头，他写了耶稣基督的仆人犹大。 Dalam awal kitab ini dikatakan ditulis oleh hamba Yesus Kristus yaitu 他 Yudas. 自称自己为耶稣的仆人。 Ia menyebut dirinya adalah hamba Yesus. 如果我们看为什么他会这样写呢？ Kalau kita lihat mengapa dia menuliskan seperti itu, 亲爱的弟兄姐妹们，在这里很清楚，圣经告诉我们， di sini dengan jelas bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita, 在义人看来，犹大是耶稣的弟弟。 menurut anggapan manusia, Yudas adalah saudara Yesus. 可是这个是义人看来， Namun ini adalah menurut anggapan orang. 在路加福音第3章第23节，在那边也讲到，耶稣开头传道，年纪约有30岁，义人看来他是约瑟的儿子，约瑟是希利的儿子。 Dalam Lukas pasal 3 ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. 义人看来， Menurut anggapan orang, 在人的看法，在人的所看的，犹大是耶稣的弟弟。 yang dilihat oleh orang adalah Yudas adalah saudara Yesus. 其实不是， Namun bukanlah demikian. 是同母不同父。 Memiliki ibu yang sama tapi ayah yang berbeda. 因为耶稣是从圣灵而感孕的， Karena Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. 犹大是约瑟的儿子。 Dan Yudas adalah anak Yusuf. 另外，雅各他的兄弟也是如此说。 Di samping itu, saudara Yakobus juga berkata 但 demikian. 是后来为什么他们称自己为耶稣的仆人呢？ Akan tetapi kenapa mereka kemudian menyebut dirinya adalah hamba Yesus? 因为起初他们不信， Karena pada mulanya mereka tidak percaya. 在祝棚节那时候， Pada saat hari raya Pondok Daun, 他的兄弟们要去耶路撒冷， saudara-saudaranya ingin pergi ke 要 Yerusalem 过节。 untuk merayakan hari raya itu. 后来他兄弟们跟他说：“哎，如果你是弥赛亚，如果你是神天父所差来的，你就显明你自己吧。” Dan pada saat itu saudara-saudaranya berkata, jika engkau adalah anak Allah, jika engkau adalah Mesias, maka engkau harus menunjukkan dirimu. 因为耶稣没回答。 Dan Yesus tidak menjawab. 后来在约翰第7章第5节在哪边说了？因为连他的兄弟说这话，是因为不信他。
Dan dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 dikatakan, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. 初时他们不信， Pada mulanya mereka tidak percaya. 可是当耶稣被钉十字架， Akan tetapi ketika Yesus disalibkan, 死了复活，显现给门徒们看， bangkit kemudian menampakkan diri 还有升天 dan naik ke surga, 之后，他们就信了， maka mereka percaya. 甚至他们努力的去传讲上帝的道。 Bahkan mereka berusaha keras bergiat untuk menyebarkan akan kebenaran. 在这里，我们可以看到一个以耶稣基督为榜样的生活。 Dan di sini kita dapat melihat bahwa suatu kehidupan yang meneladani Tuhan Yesus. 就如保罗在腓立比书第2章第5到第6节所说的： Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 6. 你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 你我可以看见，当一个人信了耶稣，他就谦卑自己。 Anda dapat melihat bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka ia akan merendahkan dirinya. 所以今天你我应该是摸摸我们的心。 Oleh karena itu, mari kita pada saat ini mengelus-ngelus dada kita. 我们今天你我已经信了耶稣， Pada saat ini, hari ini, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan? 你的生命有没有谦卑的生命？ Apakah kehidupan kita merupakan kehidupan yang 如 penuh 犹 dengan 大 kerendahan 跟雅 hati? 各一样。 Seperti Yudas. 好，亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来读第3节到第7节，我们则用印尼文来读，好不好？ Kita bersama-sama membaca Yudas pasal ayat 3 sampai ke 7. Hao. Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. 我要请弟兄读单数节，姐妹读双数节。 Nah, bagi saudara akan membaca yang ayat ganjil, kemudian bagi saudari akan membaca ayat yang genap. 好，请弟兄开始，1、2、3。 一起读bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan. 在第1世纪基督徒的生活， Kehidupan orang Kristen pada abad pertama, 我想那个是第1世纪。 kita mungkin berpikir bahwa itu adalah abad 但如 pertama. 果你要看那时的基督徒，你就可以看到今天的基督徒。 Akan tetapi jika kita bisa melihat kondisi pada saat itu, kita juga dapat melihatnya kondisi saat ini. 因为那时的基督徒跟今天的基督徒没有什么分别。 Karena orang Kristen pada zaman itu tidak berbeda dengan orang Kristen pada zaman ini. 那时候所行的，今天也行了。 Yang dilakukan oleh orang Kristen pada saat itu juga dilakukan oleh orang Kristen pada 那 saat 时 ini. 候的基督徒说自己是信耶稣的， Pada saat itu orang percaya mengatakan bahwa ia percaya kepada Kristus. 说我已经得救， Saya sudah diselamatkan. 可是仍然活在罪恶里面， Akan tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. 仍然犯奸淫，追求世俗的冤乐， Tetap melakukan zina, mengejar kesenangan duniawi. 彼此不和。 Tidak akur. 亲爱的弟兄姐妹们，不要错哦，
Bapak Ibu jangan salah, 我说的基督徒不是单单这个教堂里面的这个基督徒， yang saya sebut orang Kristen bukan hanya yang ada di dalam gereja saja. 我说的基督徒就是整个世界的基督徒， Yang saya sebutkan orang Kristen adalah orang Kristen di seluruh dunia. 在外面的基督徒， Orang Kristen yang di luar, 包括你我在内。 termasuk Anda dan saya. 那时候有许多是自称是基督徒， Pada saat itu ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. 嘴说信， Di mulutnya dia 心 percaya, 里不信， tapi di hatinya tidak percaya. 说耶稣是弥赛亚， Dia berkata bahwa Yesus adalah 可是不 Mesias, 相信他是唯一的救主。 tapi tidak percaya bahwa ia adalah satu-satunya juru selamat. 因此，亲爱的弟兄姐妹们，嘴与心完全是不合的。 Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa hati dan mulutnya tidak sama. 你我可以看见，今天的基督徒也不少是这样的。 Anda juga dapat melihat bahwa orang Kristen pada saat ini juga banyak yang demikian. 另外，那时候有许多基督徒，我们分辨不清哪一个是真的基督徒，哪一个是假的基督徒。 Dan kita juga tidak dapat membedakan manakah orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang palsu. 因为那时候产生了许多假教师。 Oleh karena pada saat itu muncul banyak guru palsu. 对不起，我用这句话，那时候、现在也有假传道。 Mohon maaf, pada saat itu dan saat ini juga ada guru palsu. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak dan Ibu sekalian, 试想， mari kita merenungkan. 今天的基督徒不也跟以前的基督徒一样吗？ Orang Kristen pada saat ini bukankah sama dengan orang Kristen pada saat itu? 我们已经尝过救恩滋味， Kita sudah merasakan akan kasih anugerah keselamatan. 那我们应该如何行，使自己不作和不跌在其中？ Bagaimana agar kita tidak melakukannya dan tidak jatuh dalam dosa itu? 就是不跌在犹大所写的。 Yaitu tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang dituliskan oleh Yudas. 第一， Yang pertama, 你要认识清楚你的敌人。 kenali dengan jelas musuhmu. 孙子兵法在某公篇里面有一句名言： Dalam buku seni perang Sun Tzu ada satu kalimat yang sangat terkenal. 知彼知己者，百战不殆。 Mereka yang mengenal musuh dan diri sendiri tidak terkalahkan dalam ratusan peperangan. 很清楚在这里讲到， Di sini sangat jelas dikatakan, 你要认识你的敌人。 kamu harus mengenal musuhmu. 如果我问大家， Jika saya bertanya kepada 你的 Anda, 敌人是谁？ siapakah musuhmu? 你的敌人是谁？ Siapakah musuhmu? 可能你会说我自己， Mungkin Anda akan berkata bahwa saya 可能你 sendiri. 会说是魔鬼， Mungkin Anda berkata 没 iblis. 有错。 Benar, tidak salah. 如果说你是说你自己， Jika Anda berkata bahwa musuh adalah diri saya sendiri, 但我跟大家说，如果你真的相信耶稣，你就会认识你自己。 akan tetapi saya katakan kepada saudara, jikalau Anda mengenal Tuhan, maka Anda akan mengenal diri Anda sendiri. 当你认识你自己，你就不会成为你自己的敌人。 Jika Anda mengenal diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan menjadi musuh diri Anda sendiri. 如果你说魔鬼是我的敌人， Jika Anda berkata bahwa musuh saya adalah iblis, 但我跟大家说，圣经怎么教导我们？ akan tetapi saya beritahukan kepada Anda sekalian, Alkitab bagaimana mengajarkan kepada 魔 kita. 鬼是我们的敌人， Iblis adalah musuh kita. 可是如果你没有给他一个地步， Akan tetapi jika Anda atau kita tidak memberikan langkah kepada dia, 你没有开一点缝给他进， kita tidak membuka celah baginya untuk 你没 masuk, 有与他玩耍， kita tidak bermain-main dengannya, 我跟大家说，圣经怎么说的？ dan saya beritahukan kepada Anda apa yang dikatakan Alkitab. 我们成为他的儿女们，上帝的儿女们，他保护我们。 Kita sebagai anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. 那时候，你如果读在约伯记，很清楚在哪边讲到， Jika kita membaca kitab Ayub, 魔鬼好像可以到天堂， kita bisa melihat bahwa sepertinya iblis bisa sampai ke surga. 可是他不能靠近施恩桌。 Akan tetapi dia tidak dapat mendekati tahta anugerah. 上帝可以看到他在外面， Allah dapat melihatnya di luar. 他可以看见宝座在里面。 Dan iblis juga dapat melihat tahta Tuhan di dalam. 那时候不是他说要试探这个约伯吗？ Dan pada saat itu bukankah ia bertanya apakah ia boleh mencobai Ayub? 后来另外他不是说，如果你就是上帝没有围绕约伯， Dan dia berkata bahwa jika engkau Tuhan tidak mengelilingi Ayub, 这句话就很清楚。
Dan dari perkataan ini dapat dengan jelas 你我成为基督徒，你我成为神的儿女，是上帝所围绕保护的。 kita sebagai anak-anak Tuhan dilindungi, dikelilingi oleh kasih Tuhan. 你如果没有开一点缝给魔鬼进， Jika kita tidak membuka celah bagi iblis untuk masuk, 他不会去攻击你的， dia tidak akan menyerang kita. 除非 Kecuali 你有像约伯的信心， engkau memiliki iman seperti Ayub, 上帝会把它交给撒旦去试探， maka Tuhan akan menyerahkannya kepada iblis untuk dicobai. 上帝会用这个试探成为约伯的熬炼， Dan Tuhan akan menjadikan ini sebagai latihan iman bagi 让 Ayub, 他更发挥他的光亮。 agar ia dapat lebih bersinar lagi. 另外，除非你有像耶稣的顺服， Dan di samping itu, jikalau engkau juga memiliki ketaatan seperti Yesus, 就不会跌在魔鬼的试探里面。 maka Anda tidak akan jatuh dalam pencobaan iblis. 因此，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu, saudara-saudari 谁 sekalian, 是我们的仇敌？ siapakah musuh kita? 你要认识他。 Engkau harus mengenalinya. 在犹大书第1章，在犹大书第4节，在那边讲到很清楚。 Dalam Yudas ayat 4 dikatakan, 因为有些人偷着进来， sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk 谁 menyelusup. 进来？ Siapa yang menyelusup? 就是这些要迷惑基督徒的， Adalah orang-orang yang ingin menyesatkan orang Kristen. 看起来， Yang sepertinya 那这就是艺人看来， inilah yang disebut dengan menurut anggapan orang. 他跟我们一样， Dia sama dengan kita, 其实他不一样。 tapi dia berbeda. 他进来是为了什么呢？ Ia menyelusup untuk apa? 就是将我们把他从基督的手里抢夺过去。 Yaitu merebut kita dari tangan Kristus. 他们是谁？ Mereka adalah siapa? 就是将我们神的恩变作放从情义的机会的人。 Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 你有没有听过关于这个超恩典派的教导？ apakah Anda pernah mendengar akan pengajaran Hyper Grace? 有没有？ Apakah ada yang pernah mendengarnya? 感谢主，也有听过哦。 Puji Tuhan ada 他 yang 们 sudah 教的 pernah 是什么？ mendengarnya juga. Apa yang mereka ajarkan? 所有的罪， Semua dosa, 过去、现在和将来的， masa lalu, dosa pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, 都已经得赦免了， semuanya sudah diampuni. 有没有错？ Salah nggak? 请问有没有错？ Salah 没 nggak? 有嘛。 Tidak salah. 当我们信耶稣的时候，以前、现在、未来我们还没有犯的罪，上帝已经赦免了。 Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, semua sudah diampuni. 可是他的教导不停在那里， Akan tetapi pengajarannya Soi- tidak berhenti sampai di situ. 他说：“所以信徒没有必要再认罪。 Dikatakan bahwa maka oleh karena itu orang percaya tidak perlu lagi mengakui dosanya. 如果我们知道我们的罪已经被洗净，我们不再认罪了，不用再认罪。 Karena kita sudah tahu bahwa dosa kita sudah disucikan, maka kita tidak perlu mengaku dosa lagi. 如果不用再认罪，为什么我们国一堂的敬拜历程里面有一条认罪？ Kalau kita tidak perlu lagi mengakui dosa kita, maka mengapa liturgi daripada gereja kita masih ada bagian doa pengakuan dosa? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 在我们生命里面，我们还是常会犯罪， dalam kehidupan kita masih sering kali berbuat dosa. 因为你我还活在这个地上， Karena kita masih hidup di dunia ini. 你我是在罪恶里所生的， Kita semua dilahirkan di dalam dosa. 因此我们还会犯罪。 Oleh karena itu, kita masih bisa 我 berbuat 们 dosa. 需要神的恩典， Kita perlu anugerah 我 Tuhan. 们需要认罪。 Kita perlu mengaku dosa kita. 为什么需要认罪？ Mengapa kita perlu mengaku dosa 让我 kita? 们知道我们是谁， Agar kita tahu siapakah kita. 也让我们可以更清楚我们需要耶稣的救恩。 Agar kita dapat dengan lebih lagi mengerti bahwa kita memerlukan akan keselamatan Tuhan. 另外，超恩典他怎么教呢？ Di samping itu, apalagi yang diajarkan oleh Pasal- Hyper Grace ini? 当神看我们的时候，他是
看到我们都是圣洁，都是公义的。 Dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat kita, Tuhan melihat kita yang suci dan benar. 没有一点错， Tidak ada salah 没有一 sedikit 点 pun. 罪， Tidak ada dosa sedikit pun. 这就不合乎圣经了。 Ini tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. 因此呢，他说我们不需要再守耶稣的教导，也没有守到耶稣的约束。 Oleh karena itu dikatakan bahwa kita tidak terikat dengan pengajaran daripada Tuhan Yesus. 我们也没有收到律法的约束。 Dan kita juga tidak berada di bawah hukum Taurat. 如果你只有一下听的话，你应该觉得没有错啊。 Jika kita mendengarnya sekilas, kita akan berpikir, oh ini tidak salah. 我们没有活在律法之下， Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. 因为我们有恩典啊， Karena kita memiliki anugerah Tuhan. 恩典高于律法， Anugerah lebih daripada hukum 有没有 Taurat. 错？没有错啊。 Tidak salah bukan? 可是你要再反复思想，以圣经为主来去解释。 Akan tetapi ketika kita merenungkannya, kita harus merenungkannya sesuai dengan kebenaran Alkitab. 简易说他们的教导， Dengan sederhana dikatakan bahwa ajaran mereka, 我想做什么我都可以做， saya boleh berbuat apa saja. 因为神已经赦免我了。 Karena Tuhan sudah mengampuni saya. 保罗怎么说？ Apa yang dikatakan Paulus? 一起读，来，1、2、3。 Baca bersama-sama. “这句话是真的， Perkataan ini adalah benar. 罪在那里显多，恩典就更显多了。” Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 可是我们读经的时候，不可断章取义。 Akan tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh mengambil sepenggal dan memahami itunya saja. 后来 Sepenggal itu saja. 你要知道，保罗写给罗马人的书信是整封的，不是一段一段的。 Anda harus tahu bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah satu surat yang utuh, tidak dipenggal-penggal. 没有分章，没有分节的。 Tidak dibagi menjadi pasal atau ayat. 所以当你读的时候，你要真正的清楚， Oleh karena itu kita membacanya, kita harus membacanya dengan jelas. 要读了整本书。 Kita harus membaca secara keseluruhan. 在罗马第6章第1到第2节。 Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan. 这样怎么说呢？我们可以人在罪中叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？ Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 前面不是说，我们犯罪越犯罪，我恩典越多啊？ Di depan dikatakan bahwa semakin kita berdosa, maka kasih karunia semakin berlimpah-limpah. 所以我们仍然可以犯罪啊， Oleh karena itu kita tetap saja bisa berbuat 让 dosa. 恩典更多啊。 Dan dengan demikian anugerah berlimpah-limpah. 做生意可以骗人啊， Ketika melakukan bisnis kita boleh menipu orang 让赚的更多啊。 agar kita dapat keuntungan yang lebih banyak. 阿门。 Amin mah. 好，感谢主，没有阿门。 Puji Tuhan tidak ada yang berkata amin ya. 要小心，所以我知道大家在听。 Dan saya juga tahu bahwa Anda semua dengan serius mendengarnya. 因为死了的人不能做活人做的事。 Karena orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apa yang orang hidup lakukan. 另外，你要认识，另外他们做的是什么？要提醒我们的是什么？ Dan di samping itu apalagi yang diingatkan kepada kita, 并且不认识，独一的主宰，我们主耶稣基督。 dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. 许多基督徒也说自己是信耶稣，可是不信他是弥赛亚。 Banyak orang yang berkata bahwa dia percaya Tuhan Yesus, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. 犹大没有写清楚这些人是谁， Yudas tidak menuliskan dengan jelas siapakah orang itu. 可是，在彼得后书第2章第1节，在哪边写到什么？
Akan tetapi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan, 他们就是假先知，就是假师傅，就是引进私自引进残害人的异端，连卖他们的主，他们也卖了的人，这些就是假先知、假师傅。 mereka adalah nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. 还不清楚， Masih belum jelas? 提多怎么说？ Apa yang dikatakan oleh Titus? 他说：“他们说是认识神，行事却和他相悖，本是可憎恶的、悖逆的，在各样善事上是可非弃的。” Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. 没有去做善事， Tidak berbuat baik. 哎，清楚了吗？ Apakah 我 Anda 们 sudah 看起来 jelas? 好像更清楚了，是不是？ Kita sepertinya bisa lebih jelas 后来 lagi ya. 约翰一书2章22节说什么？ Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dikatakan, 谁是说谎话的呢？不是那不认识耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。 siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 如果我们活在真理里面， jika kita hidup di dalam kebenaran, 我们就不会说谎。 maka kita tidak akan berkata dusta. 如果我们说的真话只有一半， Jika yang kita katakan adalah setengah kebenaran, 那还是说谎。 maka itu tetap saja dusta. 所以一个人活在真理里面会说真话，一个人活在真理里面会说真话。 Oleh karena itu seseorang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan mengatakan kebenaran. 他不会说一半 Dia tidak 真 akan 话。 berkata setengah kebenaran. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu 犹大 saudara-saudari 提醒我 sekalian, 们要认识这样的人， kita harus Yudas mengingatkan kita bahwa kita harus mengenal orang yang seperti 因为 ini. 他们就是我们的仇敌。 Karena mereka adalah musuh kita. 另外， Di samping itu, 他也提醒我们， ia juga mengingatkan kita, 我们要小心， kita juga harus hati-hati. 不要到我们自己成为假师傅、假传道。 Jangan sampai kita menjadi guru-guru palsu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari 第 sekalian, 二， yang kedua, 要认识你的上帝。 harus mengenal Tuhan kita. 好，亲爱的弟兄姐妹们，你认识你的上帝吗？ Apakah kita semua mengenal Tuhan kita? 你今天你认识你所敬拜的上帝吗？ Apakah Anda mengenal Allah yang Anda sembah saat ini? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 很可惜， sangat disayangkan. 有很多基督徒不认识他的上帝。 Banyak orang percaya yang tidak mengenal Tuhannya. 上个礼拜我们有一个小组， Pada minggu yang lalu kita memiliki kelompok kecil. 在小组里面带领唱歌的姐妹，她说我要问大家， Dan ada seorang saudari yang memimpin akan pujian dalam kelompok kecil itu, dia bertanya kepada kita semua. 那一天晚上参加的弟兄姐妹有27位， Pada saat itu yang menghadiri akan kelompok kecil ini ada 27 orang. 我看现在大概有50-60吧。 Nah, untuk yang saat ini Ya, mungkin 超过， sekitar 应该 lebih 超过。 dari 50 ya harusnya. 好，如果我要大家，你想念到一个你的神是怎样的神？ Jikalau saat ini saya bertanya kepada saudara, apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan Anda? 你能说出来吗？ Apakah Anda dapat menyampaikannya? 你要先说，要排在第一，还是要排在最后的？ Yang harus di depan dan yang di belakang? 你要先说，还是要等到最后才说？ Apakah Anda akan menjadi orang yang pertama berbicara atau orang yang terakhir berbicara? 你要排在哪一位？ Anda mau menjadi urutan keberapa? 很多人都想，哎呀，我先。 Banyak orang mungkin berkata, saya mau yang pertama. 因为到了最后会想不出来。 Karena nanti sampai pada terakhir udah tidak tahu apa lagi gitu. 我不以为然， Saya tidak menganggapnya demikian. 因为可能现在，比如说，我问你姐妹坐在最前面的，
Saat ini saya bertanya kepada saudari yang paling depan. 你不用看左右， Bu, 你 jangan, 就看这里。 就是你啊, yaitu Anda. Jangan lihat kanan kiri 好 lagi. 你认识的神是怎么样的神？ Allah yang Anda kenal Allah yang seperti apa? 一句话， Satu kalimat. satu kata。 Satu kata. 那你看他想了，那你要在前面还是要在后面？ Nah, dia masih berpikir oleh karena itu Anda mau di depan atau di belakang? 亲爱的弟兄姐妹们， Nah, itu saudara-saudari 没有 sekalian. 关系啊。 Nggak apa-apa ya. 突然间被讲。 Tiba-tiba ditanya, mohon maaf. 哦，早上第一堂的时候啊，我问在这边坐的他，早上还有在这里吗？是哪一位？哦，他 Pada 排 saat 第二。 Pada saat kebaktian 我 pertama, 问 saya juga 第一 bertanya. 的，他说上帝是美善。 Pada saat saya bertanya kepada orang yang pertama, ia berkata bahwa Allah adalah baik. 好，我问第二的， Nah, kemudian saya bertanya kepada 他 orang 在 yang 想 kedua. 了， Dan 就 dia 是这位弟 berpikir, 兄， ya saudara ini, 帅哥， saudara kita yang ganteng ini, 他讲不出来。 dia tidak bisa berkata-kata. 其实很多嘛，是不是？ Sebenarnya banyak ya. 如果你要讲的话，100、200都有。 Ketika kita mau ngomong bisa ngomong sampai 100 atau 如果你 200. 认识你的上帝，你就知道他是怎样对你的。 Kalau Anda mengenal Tuhan Anda, maka Anda tahu bagaimana Tuhan terhadap Anda. 犹大要我们认识我们的上帝， Yudas mau kita mengenali Tuhan kita. 他写了3件事来说明要我们认识，并且我们应该有的态度。 Yudas menggunakan 3 kejadian untuk agar kita bisa lebih mengenali akan Tuhan kita dan bagaimana sikap kita yang seharusnya. 第5节， Di ayat yang kelima, 他讲到上帝怎样带领以色列人出埃及。 ia membicarakan bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari tanah Mesir. 在这里，犹大要说的就是上帝是信实的上帝。 Di sini Yudas ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. 上帝不会说不应允他所说的每一句话。 Tuhan tidak mungkin memungkiri setiap janjinya. 他说他必定要救。 Ketika dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan, maka ia akan menyelamatkan. 当以色列人在埃及受苦的时候，他们呼求上帝， Ketika orang Israel menderita di tanah Mesir, mereka bersuruh kepada Tuhan. 上帝听了， Dan Tuhan mendengarnya. 上帝派了摩西带他们出来， Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka 要 keluar. 带他们到哪里？ Dan membawa mereka kemana? 应许之地， Ke tanah perjanjian. 流奶与蜜之地。 Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. 应该7天从埃及可以进到迦南， Sebenarnya seharusnya hanya membutuhkan 7 hari dari Mesir ke tanah Kanaan. 可是他们走了多久？ Akan tetapi mereka berjalan selama berapa lama? 多久Berapa lama? ？40年。 40 tahun. 为什么？ Kenapa? 因为上帝要灭掉那不信的一代。 Karena Tuhan ingin membinasakan generasi yang tidak percaya. 因为他们不信， Karena mereka tidak percaya, 上帝把他灭掉。 Tuhan membinasakan 所以 mereka. 很清楚，你信耶稣就得救， Oleh karena itu dengan jelas bahwa engkau percaya kepada Tuhan maka engkau akan 你不 diselamatkan. 信耶稣就灭亡。 Engkau tidak percaya maka engkau akan binasa. 可是我跟大家说，你传福音不可以这样说哦。 Akan tetapi ketika Anda mengabarkan Injil tidak boleh berkata demikian ya. 在这里很清楚，当你相信的时候，你就可以得到上帝所预备的恩典。 Akan tetapi di sini dengan jelas dikatakan ketika kita percaya maka kita akan mendapatkan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. 当你相信上帝所说的话，他是信实的，你就必得到他的祝福。 Ketika kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita pasti akan mendapatkan berkat Tuhan. 第二， Yang kedua, 犹大说什么呢？ apa yang dikatakan oleh Yudas? 刚才是讲到地上的事嘛，是不是？ Tadi kita mengatakan hal-hal yang di bumi. 现在他讲到天堂的事。 Dan saat ini ia mengatakan hal yang di surga, peristiwa yang di surga. 他说，因为那一些天使离开本位，上帝把他赶走。 Dan karena malaikat-malaikat tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, maka Tuhan mengusir mereka. 因为他们不守本分， Karena mereka tidak taat, 不仍然在他的本位， tidak ada pada batas-batas kekuasaan mereka atau tempat mereka. 因此上帝
不要他们。 Oleh karena itu Tuhan tidak mau lagi mereka. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 在圣经里面很多讲到这些关于天使的， dalam Alkitab banyak sekali dikatakan mengenai malaikat. 有上帝造这个天使是为了什么？ Tuhan mengutus Menciptakan. menciptakan malaikat untuk apa? 为了服侍， Untuk melayani, 为了传达他的信息。 untuk menyampaikan akan beritanya. 就如有加百列传达上帝的信息给玛利亚、给撒加利亚、给约瑟、给牧羊人。 Seperti malaikat Gabriel yang menyampaikan berita kepada Zakaria, kepada Maria, kepada Yusuf, dan kepada para gembala. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 因为赞美敬拜的天使长不顺服， oleh karena malaikat pemimpin pujian dan penyembahan tidak taat, 上帝不要， maka Tuhan tidak mau. 上帝不会可惜。 Tuhan tidak akan menyayangkannya. 如果你想到上帝把他赶走， Jika Anda dapat berpikir bahwa Tuhan saja mengusirnya, 我们人起初上帝造的时候， dan pada saat kita yang merupakan pada saat awalnya Tuhan menciptakan kita, 上帝造我们人是按照他的形象造的吗？ bukankah Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan 是 rupanya? 最完美的， Oleh karena itu yang sesuatu yang 是 sangat 他 baik 喜爱的。 dan yang Ia suka, 他把他们放在伊甸园， dan menempatkannya di dalam Taman 还没 Eden. 有造他们的时候，所有他人所需用的都已经预备好。 Sebelum menciptakan manusia, segala yang diperlukan oleh manusia sudah disiapkan oleh Tuhan. 可是当人不顺服， Akan tetapi ketika manusia tidak taat, 你看被赶出伊甸园。 kita dapat melihat bahwa Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 你顺服， engkau taat, 你就得到上帝的喜爱； maka engkau disukai atau disenangi Tuhan. 你顺服， Engkau taat, 你可以享受上帝为你预备的。 engkau dapat menikmati apa yang sudah disiapkan Tuhan 上 bagimu. 帝深爱我们， Tuhan sangat mengasihi 他 kita. 要我们顺服于他。 Ia mau kita taat kepadanya. 第三， Yang ketiga, 第三个例子，犹大用什么？ dalam contoh yang ketiga, apa yang digunakan oleh Yudas? 从地上搬到天上，又再回到地上。 Dari bumi ke surga, kemudian balik lagi ke bumi. 他用索多玛和俄摩拉。 Dia menggunakan kejadian Sodom dan Gomora 你有没 sebagai 有 contoh. 想过，有多少人死在那里？ Apakah Anda pernah memikirkan berapa banyak orang yang mati pada saat 不是 itu? 单单这两个大城，连周边的小城， Bukan hanya Atau dua kota ini, tapi kota-kota yang di sekitarnya juga dimusnahkan. 弟兄姐妹，在土耳其大地震， Dalam gempa di Turki, 报告说2万多人死。 dikatakan bahwa ada lebih dari 20.000 orang mati atau meninggal. 你有没有想过，这两个大城 Dan apakah Anda pernah berpikir ini dua kota 有 ini? 多少人？ Ada berapa banyak orang di dalamnya? 上帝都不可惜完全灭掉。 Tuhan tidak menyayangkan mereka dan Tuhan 为什么？ membinasakan mereka. Mengapa? 为什么？ Mengapa? 因为上帝是圣洁的， Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. 他不能通融罪恶。 Dia tidak dapat mentolerir dosa. 犯罪的必被灭亡。 Yang berbuat dosa akan binasa. 因此，犹大接着这句话，他来告诉我们， Oleh karena itu, Yudas menyampaikan kepada kita, 他说：“你要圣洁， engkau harus kudus. 就如在利未记里面所说的， Seperti yang ditulis dalam kitab 因 Imamat. 为上帝是圣洁。 Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. 因此，为什么我们要时常认罪？ Oleh karena itu, mengapa kita harus sering kali mengakui dosa kita? 是因为我们还会犯罪， Karena kita masih sering berbuat dosa. 我们不是圣洁的。 Kita bukan kudus. 是没有错，耶稣的宝血已经洗净我们一切的罪。 Benar, memang darah Tuhan sudah menyucikan segala dosa kita. 可是今天你我的生活正在往那成圣的生活。 Akan tetapi hidup Anda dan saat ini sedang berjalan menuju hidup yang kudus. 犹大在第5节下半节讲到很清楚， Dalam Yudas dikatakan dalam pasal 7, ayat 7, ayat yang kelima, sorry, ayat yang 这 kelima. 一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。
Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. 你已经知道， Anda sudah tahu, 但犹大提醒， akan tetapi Yudas mengingatkan 以色 kembali. 列人知道， Orang Israel sudah tahu, 犹大在提醒。 dan Yudas kembali mengingatkan mereka. 你我做基督徒5年、10年、20年、30年，可能从生下来就是基督徒。 Kita sudah menjadi orang Kristen mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, atau mulai dari sejak kita lahir kita sudah orang Kristen. 上帝的话仍然提醒你我， Akan tetapi firman Tuhan tetap mengingatkan 为 kita. 了什么？ Untuk apa? 让你仍然守在你的本位，成为一个好的基督徒。 Agar kita tetap taat kepada Tuhan, menjadi seorang Kristen yang baik. 最后， Yang terakhir, 认识你的弟兄姐妹。 kenali saudaramu. 你们知道吗？这个，当我们到事工的地方，都会有贴了这个牌。 Anda mungkin pernah melihat ketika kita berada di dalam satu proyek pembangunan, ada ditempelkan seperti ini. 安全社工人人有责，安全第一，以防为主。 Oke, setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan kerja, dan keselamatan adalah nomor 1. Kita harus mencegahnya. 你的得救，你的平安是我的得救，我的平安。 Keselamatanmu adalah keselamatanku, keselamatanku adalah keselamatanmu. 我的平安，我的得救是你的平安，你的得救。 Keselamatanku adalah keselamatanmu. 这什么意思？ Artinya apa ya? 我用另外一个。 Kita ganti. 疫情的时候，我们不是戴口罩吗？现在还在戴口罩，是不是？ Pada saat pandemi bukankah setiap kita pakai masker? Pada saat ini juga masih pakai masker? 是不是？ Benar? 那当我没有戴口罩，有一次我去散步， Ketika pada satu kali saya pergi jalan-jalan kemudian tidak memakai masker. 当我打开这个口罩的时候，我呼吸， Ketika saya membuka masker, saya bernafas. 我觉得怪怪的， Saya merasa aneh. 好像有缺了什么。 Sepertinya kurang apa gitu. 如果戴回那个口罩啊，就觉得舒服。 Ketika saya memakai kembali masker saya merasa lebih nyaman. 疫情之前， Ketika sebelum pandemi, 我们不是一直要呼吸， bukankah kita bisa bernafas sesuka kita? 可是现在 Akan tetapi saat ini, 戴口罩戴久了，后来你一打开口罩， ketika kita sudah pakai masker selama ini dan ketika kita membuka masker 你一 kita, 呼吸，你里面的那个肺会受不了。 dan paru-paru kita sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri lagi. 同样的，在我们生命里面也是如此。 Begitu pula dengan kehidupan kita. 如果我们活在圣洁里面， Ketika kita hidup di dalam kekudusan, 你一要犯罪，你就 Ketika- 觉得怪怪的。 ketika kita berbuat dosa, maka kita akan merasa aneh. 你不要只觉得怪怪的， Jangan hanya merasa aneh, 可是你要离开，不要去犯。 tapi kita harus meninggalkan dosa itu, tidak Sorry. lagi berbuat dosa. 所以仍然要把口罩戴好。 Oleh karena itu kita tetap harus memakai masker 我 kita. 今天讲到没有戴口罩， Oke, saat ini saya khotbah saya tidak pakai masker. 可是昨天我在家里已经做了快筛。 Akan tetapi semalam saya di rumah sudah melakukan tes swab. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 我们仍然要学习， kita tetap harus belajar. 我们不能有一个自私的行为。 Kita tidak boleh memiliki perilaku yang 你 egois. 要知道，你的救恩就是我的救恩，我的救恩就是你的救恩。 Kita harus tahu bahwa keselamatanmu adalah keselamatanku dan keselamatanku adalah keselamatanmu. 为什么？ Mengapa? 因为当你得救的时候，你活在得救的生活里面， Karena ketika kita diselamatkan, kita hidup di dalam keselamatan. 你有好的属灵生活， Kita memiliki kehidupan rohani yang 会 baik. 影响你四周围的人， Maka itu akan mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita. 你会影响这个本堂的会友们。 Anda akan mempengaruhi orang-orang jemaat yang ada di dalam gereja ini. 这就是你的救恩，你得救是我得救，我得救是你得救。 Inilah yang disebutkan dengan keselamatanmu ada keselamatanku dan keselamatanku adalah keselamatanmu. Saudara-saudari sekalian, 犹大在第3节说什么？ dalam ayat ketiga apa yang dikatakan oleh 论 Yudas, 我们同得救恩的时候， keselamatan kita bersama. 要为真道竭力的争辩。 Oleh karena itu kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman. 我们要怎么争辩？ Kita 我 harus 们要怎么 bagaimana 活？ mempertahankan iman. 第一， Yang pertama,
你要帮助和兼顾离开远处的弟兄姐妹。 Kita harus menolong dan menguatkan orang-orang atau saudara-saudari yang tidak taat. 今天，如果你看到你的弟兄姐妹犯罪， Ketika Anda melihat saudara-saudarimu berbuat dosa, 你会不会去提醒他？ maka apakah Anda akan mengingatkannya? 会不会？ Akan menegurnya? 会不会？ Apakah Anda akan berbuat demikian? 会。会吗？ Iyakah? Apakah Ibu Anda akan tansin berbuat mah? demikian? Anda tidak khawatir? 如果他跟你有合伙， Kalau ia bekerja sama dengan Anda 他给你很大的利益， dan memberikan manfaat yang besar kepada kita, 或者他是你的保险，参你给的保险， atau mungkin dia memegang asuransi Anda, 那他犯罪你会提醒他吗？ kalau dia berbuat dosa, apakah Anda akan menegurnya? 会不会？ Apakah Anda akan menegurnya? 不清楚， Tidak tahu. 大多数人不会。 Mungkin sebagian besar orang tidak akan menegur. 可是我跟大家说， Akan tetapi saya beritahukan 如 kepada 果你 saudara, 爱你的弟兄， jika Anda mengasihi saudara 如果你 Anda, 爱你的姐妹， jika Anda mengasihi 就 saudari 如耶 Anda, 稣所说的， seperti yang dikatakan oleh 你看到 Yesus, 你的弟兄、你的姐妹犯罪，你没有提醒他，有一天在上帝面前，上帝会问你。 jika Anda melihat saudara atau saudarimu berbuat dosa dan engkau tidak menegurnya, maka pada suatu hari Tuhan akan bertanya kepada Anda, 你的弟兄在哪里？ di manakah saudaramu? 你的姐妹在哪里？ Di manakah saudarimu? 当他犯罪，你在哪里？ Ketika mereka berbuat dosa, di mana kamu? 第二， Yang kedua, 你要躲开、远离那一些犯罪的人， engkau harus menjauhi atau menghindari orang-orang yang berbuat dosa. 这不相同。 Ini tidak bertolak belakang. 如果你已经提醒他，他不悔改， Jika Anda sudah menegurnya dan dia tidak bertobat, 你一直陪着他，他还是不悔改， engkau sudah menemaninya dan dia juga tidak berubah, 离开他。 maka kita harus 这 meninggalkannya. 就如保罗写给提摩太后书第3章第2到第5节。 Seperti yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius di 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 2 sampai 5. 回到家，大家可以好好慢慢读。 Anda boleh membacanya pelan-pelan di 如 rumah. 果你爱你的弟兄，爱你的姐妹， Jika Anda mencintai saudari dan saudaramu, 你要多为他们行善。 oleh karena itu kita harus berbuat baik lebih banyak kepada 我们 mereka. 一起来读，来1、2、 Kita 3。 baca bersama-sama. 1, 2, 3. “行善”这句话所含的意义， Apakah yang dimaksud dengan berbuat baik? 有帮助， Menolong, 有提醒， mengingatkan, 有建立， membangun, 有分享。 berbagi. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, 你的信心、 imanmu, 你的救恩， keselamatanmu 会影响他人的救恩， akan mempengaruhi keselamatan 会 orang 影 lain, 响他人的信心。 akan mempengaruhi iman orang 如 lain. 果有一天，比如说你到餐厅去吃饭的时候， Ketika pada suatu hari misalnya Anda pergi ke kantin untuk makan, 你看到对面的那一桌的坐的人，他们就祷告， Anda melihat yang ada di seberang, meja di seberang mereka berdoa. 你的心会如何？ Bagaimana hatimu? 你心里会说什么？ Hatimu akan berkata apa? 啊，他们基督徒， Oh, mereka itu pasti orang Kristen. 你心里的安慰是不是？ Ini merupakan penghiburan bagimu sendiri, benar? 所以你不要只看，你自己也可以成为他人所看。 Tapi jangan hanya berhenti sampai melihat, kita juga harus menjadi seperti yang tadi kita lihat. 但愿我们每一个人都可以得到有大的提醒。 Kiranya setiap kita dapat mendapat berkat dari yang Yudas ingatkan. 但愿我们每一个人可以警醒，并且仍然活在主的爱里， Kiranya setiap kita bisa terus waspada dan tetap hidup di dalam 让 kasih 我们 Tuhan. 可以过一个顺服的生活。 Agar kita dapat memiliki hidup yang penuh dengan 我 ketaatan. 们一起来祷告， Mari kita bersama berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa yang di surga, kami bersyukur. 感谢你仍然爱我们， Kami bersyukur Tuhan Kau terus mengasihi 感谢 kami. 你不离开我们。 Kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami. 虽然我们犯罪， Meskipun kami berbuat dosa, 我们认罪，
kami mengakui dosa kami. 你就赦免我们。 Engkau mengampuni dosa 主， kami. 求你帮助我们， Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami 给我们能力活出成圣的生活， agar memberikan kami kekuatan untuk dapat menghidupi hidup yang penuh dengan 在我 kekudusan. 们生命里面，我们可以仍然顺服于你。 Dalam kehidupan kami boleh taat kepada Tuhan. 谢谢天父， Kami bersyukur kepadamu. 赐福在座的每一位弟兄姐妹。 Mohon Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.